Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin minallah ma syaa Allah, al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illallah. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila kulli sahabati ajma'in wa ila tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa khususan li ruhi al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad Asy-Syami wa ila ruhi al-Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti wa ila ruhi Imam Abul Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir wa ila ruhi Syekh Al-Habib Sayyid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala dapat kita bersama-sama lagi pada pagi ini untuk kita menyambung perbahasan ataupun pembacaan kitab periwayatan lengkap Isra' dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kitab Anwarul Bahiyah yang dikarang oleh Al-Habib Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan kita diberikan keberkatan daripada pembacaan kitab ini dan bahagian daripada kebaikan daripada bulan haram, bulan Rejab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Mudah-mudahan berganda-ganda pahala yang kita dapati daripada majlis kita ini, insya-Allah. Yang mengucapkan salam baru masuk join kita di Facebook, ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kebaikan buat semua walau di mana sahaja anda semua berada. InsyaAllah kita sambung muka surat 79 pada hari ini, berkenaan dengan seterusnya perihal neraka. Kita dah bahaskan semalam panjang lebar, tak dapat banyak sangat muka surat semalam kerana tenggelam kita dalam nikmat-nikmat syurga yang kita bincangkan. Jadi pada hari ini kita akan masuk satu lagi tempat keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba-Nya. Dalam takdirnya diciptakan adanya syaqiyun ataupun sa'idun, adanya kecelakaan dan juga kenikmatan. Maka simbol bagi kenikmatan itu adalah syurga dan simbol bagi kecelakaan itu adalah neraka. Setiap hamba Allah sudah ditetapkan siapakah penghuninya, penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Maka marilah kita tengok bagaimana pula perihal keadaan syaqiyun, kecelakaan yang dihadapi oleh orang-orang yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk mendiaminya. Perihal neraka yang menggerunkan, muka surat 79.
Semalam kita baca 74, 79. Maknanya semalam 5 muka je dapat. Sikit sangat. Tak apalah. Tenggelam dalam nikmat syurga semalam. Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kita syurga lah. Amin. Thumma uridat alaihi an-nar fa idza fiha ghadabullah wa zajruhu wa niqmatuhu law turiha fiha al-hijaratu wal hadidu la akalatha fa idza fiha qaumun ya'kuluna al-jiyaf faqala man haula'i ya Jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa ra'a malikan khazinan nar fa idza huwa rajulun 'abisun yu'rafu al-ghadabu fi wajhihi fa bada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalam thumma ughliqatin naru dunahu. Kemudian ditayang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam suasana dalam neraka. Kalimah yang dipilih pun tepatlah, uridat, dibentangkan, ditayangkan. Yang syurga tu Nabi masuk, site visit, tapi neraka Nabi tak masuk kerana Nabi tidak disentuh oleh api, kan? Tidak disentuh oleh api. Maka ditayangkan sahaja keadaan suasana dalam neraka. Di dalamnya penuh dengan kemurkaan Allah, jerkahan Allah, siksaan Allah yang sangat dahsyat. Kalau sekiranya dilemparkan batu dan besi ke dalam api neraka yang panas itu, nescaya batu dan besi itu akan luluh dan hangus. Jadi di situ kalau tengok, kita semalam dah sebut kan, ni'mat dengan niqmah. Di sini tengok dalam matan dia tadi, wa zajruhu wa niqmatuhu. Niqmah tu apa namanya, azab lah, siksaan apa semua. Kalau nikmat dengan ain, ini dengan qaf, niqmah. Dalam matan tu ada kan, ghadabullah, kemarahan Allah, zajrullah maknanya jerkahan Allah Ta'ala, dan juga siksaan Allah, niqmah, yang buruk lah, niqmah ni, kecelakaan lah, ya. Jadi kalau campak batu dan besi tu akan luluh dan hangus, terbakar, dimakan oleh api neraka tersebut. Batu yang kerah kena kat api neraka, habis kan. Kita kalau sini batu kena api pun buat apa tu, orang lepas bersalin tu apa kita panggil, letak kat perut tu, batu apa, tungku, kan. Tak hancur. Biasanya batu jarang hancur lah kalau kena api, terutama lebih-lebih lagi besi, melainkan besi yang kena api yang berapa ribu degree untuk dileburkan, kan. Itu cerita lain lah, besi kan. Jadi apinya tu jangan bayangkan macam api biasa lah, jangan bayangkan macam api biasa, tapi dia adalah api yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang cukup panas sehingga kalau kena batu dan besi yang biasanya kalau kat sini kena biasa takkan jadi apa-apalah, kekal dia. Tapi dalam neraka, Allahu Akbar, cair. Apatah lagi manusia, kan, manusia yang terkena bakaran dia tu, kalau besi pun cair, manusia apatah lagi. Kita terkena sikit terpegang kuali kan, pun dah melecur sikit tangan kan. Di dalam neraka terdapat segolongan manusia yang memakan bangkai. Padahal di dunia kalau mahu makan, manusia akan cari makanan yang sedap-sedap. Makan pula di tempat-tempat yang indah dan asyik. Ini pun kita cerita semalam lah. Lalu baginda Nabi bertanya, siapakah mereka ini wahai Jibril? Pelik sangat ni kalau kat dunia cari makan yang sedap-sedap. Ini makan yang pelik-pelik kan, yang busuk-busuk. Mereka ini adalah satu golongan yang suka memakan daging manusia, yakni menjatuhkan maruah seseorang dengan cara mengumpat, memfitnah dan lain-lain cara untuk mengaibkan seseorang. Jadi kita kat dunia ni pun tak lalu makan daging yang busuk. Ini daging orang yang memang tak dimakan. Dunia kan orang, daging orang tak ada orang makan. Kalau makan kanibal lah. Itu pun kita dia memang ada satu kaum kan, kanibal kan dia panggil dekat dunia ni, makan orang kan. Itu pun kita geli sangat lah. Belah Cina ada macam tu kan, tapi dia orang makan apa, dia makan janin. Sup janin. Search kat Google kita tengok, dia duduk dalam mangkuk. Janin kecil-kecil tu makan. Dia makan sup janin. Makan baby kan. Lepas tu pula tengok dokumentari tu pula, dia kata sedap kan. Sedap. Allahu Akbar. Kita rasa meremang, bulu roma kan, bulu tekak meremang rasa. Makan benda yang pelik-pelik kan.
COVID ni pun kan asalnya katanya pasal daripada makan benda pelik-pelik lah. Makan kelawar lah, makan apalah. Kan virus tu keluar kan. Jadi asalnya daripada itu. Baginda melihat malaikat penjaga pintu neraka itu. Raut wajahnya bengis. Kelihatan di wajahnya dia sedang marah. Malik kan nama. Malaikat Malik. Penjaga neraka. Malaikat yang jaga syurga. Ridwan. Itu dalam kafar tu. Daripada kecil kita ajar anak kita. 10 malaikat. Itu pun tertukar-tukar lagi kan. Kita dah tua pun tak ingat. Malaikat yang tulis amalan, catatan amalan tu apa? Mungkar nakir Ustaz. Mungkar nakir ya. Mungkar nakir yang soal orang dalam kubur. Kan dia tulis amalan katanya. Habis tertukar-tukar. Yang cabut nyawa apa? Israfil. Israfil pula. Israel. Habis tertukar-tukar kan. 10 je tu nak suruh ingat bukan banyak. 10 je. Malaikat jaga neraka Malik. Kan malaikat jaga syurga Ridwan. Nabi berdahulu memberi salam kepadanya, kemudian ditutup semula pintu neraka. Yang ini saya tak pasti dalam sini ada riwayat ke tidak. Ada kot di belakang. Nanti ada soalan dia. Ataupun waktu Nabi turun balik. Nabi turun nanti ada sekali lagi Nabi jumpa. Dia Nabi bagi salam, dia jawab. Tapi muka dia masam. Masamnya muka dia. Memang tak senyum langsung lah. Macam tu lah. Jadi nanti Nabi akan tanya kat Jibril, kenapa dia macam tu dia tu kan. Maknanya selalunya orang jumpa aku bagi salam, sambut, senyum, gembira kan. Jadi dia ni muka keras macam tu je lah. Jadi Jibril beritahu. Jibril kata memang sejak dia diciptakan Allah Ta'ala, begitulah dia. Kan kalau dia tu boleh senyum, satu-satunya orang yang dia akan senyum adalah engkau. Tapi ceritanya tak ada perkataan senyum dalam kamus hidup dia. Memang Allah ciptakan kata ulama, di pintu neraka tu seksaan pertama bagi orang yang nak masuk dalam neraka adalah penjaganya. Bentuk seksaan yang pertama tu adalah penjaga dia. Dia tengok muka penjaga pun dah kan dah mood hilang lah. Istilah dia belum masuk lagi dalam. Tengok muka orang yang jaga tu je dia dah mood hilang dah. Macam tu. Macam kita berurusan di kaunter kan. Pergi kaunter kerajaan ke, kaunter mana ke, makcik kantin ke, tak kira lah siapa yang ada kaunter. Kalau kita pergi tu daripada awal tengok muka ketat dia tu, kita nak pergi. Kena pula datang-datang terus kena marah kan. Jadi dia seksaan paling awal. Ni, hati dalam ni terseksa ni. Kalau ada 5 kaunter, kita berurusan, kita tengok kaunter nombor 3 tu. Akak ni muka ketat sungguh. Tengok orang-orang yang datang pun semua mengeletor je datang ke kaunter dia. Kan, jadi kita ni sebelum kita pergi kat kaunter tu, kita dah harap tak dapat nombor 3. Harap tak dapat nombor 3. Kan, biarlah dapat kaunter lain. Sekali naik nombor 3, Allah kena ngadap. Akak ni pula naik. Kan terseksa tu. Terseksa. Jadi gambaran tidak senyumnya Malik itu adalah seksaan pertama bagi ahli neraka. Belum masuk neraka lagi. Dia jumpa penjaganya, dia dah stres dah. Kan? Sebab tengok mukanya tak senyum. Kan? Jadi Syekh cakap lah masa mengajar tu. Syekh kata kalau jumpa orang tak rajin senyum, muka ketat ni, adik-beradik penjaga neraka lah. Kan? Jumpa orang tak serius je kan. Muka ketat aja. Adalah kot bau-bau bacang kat mana-mana. Kan? Jadi memang sejak dicipta Allah tak pandai dia senyum kan. Kalau reti senyum, dia akan senyum pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kesempurnaan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Summa rufi'a ila Sidratil Muntaha. Faghashiyathu sahabatun fiha min kulli launin fata'akhkhara Jibril. Setelah itu dia mi'rajkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Sidratil Muntaha, iaitu ke penghujungnya. Baginda Nabi diselubungi oleh gumpulan awan yang tebal. Raf-raf kan yang kita sebut sebelum ni, raf-raf. Sini dia sebut sahabah terus. Awan terus. Awan itu menerbitkan beraneka warna-warni yang indah. Sebahagian riwayat kata raf-rafin khudrin kan. Wa istabrak dalam surah Insan tu. Raf-raf hijau, awan yang warna hijau. Di sini warna-warni.
Dalam suasana Nabi SAW diselubungi awan tebal itu, lalu Jibril mengundurkan diri daripada baginda Nabi SAW. Terus, Mi'raj ke-9, perjalanan ke Mustawa. Thumma urija bihi SAW li Mustawa, sami'a fihi sarifal aqlam, wa ra'a rajulan mughayyaban fi nuril arash. Faqala man hadha amlak? Qila la, qala anabiyyun, qila la, qala man huwa, qila hadha rajulun kana fid dunya lisanuhu ratbun bi dhikrillahi ta'ala wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa lam yastatibba liwalidayhi qattu. Allah, ini dalam perjalanan ni nak diberikan satu ibrah pada kita. Kemudian baginda Nabi SAW dimi'rajkan pula ke Mustawa. Ini paling tinggilah, pusat pentadbiran yang tinggi lagi mulia. Di sana baginda mendengar bunyi goresan pena-pena yang mencatat segala takdir ilahi yang ditentukan kepada makhluknya. Dalam akidah, antara perkara yang kita pelajari adalah antara makhluk awal yang Allah Ta'ala ciptakan adalah qalam. Qalam kan. Qalam ni kerja dia menulis segala takdir yang Allah Ta'ala nak tentukan kepada makhluk dia. Jangan kita bayang macam pen kita pula. Kan, tapi qalam tu maksud dia pen lah. Dia kerja dia satu makhluk yang menulis takdir yang Allah Ta'ala tentukan. Dia tulis di mana? Di lauh, di papan, lauh mahfuz, papan yang terpelihara. Jadi nanti di pusat pentadbiran tu malaikat ambil rekod di situlah. Muhammad Fahmi bin Muhammad Amin ni dia mati bila? Dia mati kat mana? Semua dah tulis kat situ. Jadi malaikat jalankan kerja dia lah. Pada tarikh sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, tengok dekat papan rekod tu, dia mati waktu ni, marilah kita jalankan kerja kita lah. Takdir dia dah sampai pada apa yang Allah tentukan kepada dia. Pusat pentadbiran lah. Dan baginda melihat seorang lelaki yang tertutupi awan, yang samar-samar kelihatan berada di bawah cahaya arash. Lalu baginda SAW bertanya, adakah lelaki ini salah seorang daripada malaikat? Ni lelaki ni malaikat ke? Lalu diberitahu dia bukan malaikat. Baginda bertanya lagi, adakah lelaki ini seorang nabi? Lalu diberitahu dia bukan seorang nabi. Malaikat pun bukan, nabi pun bukan. Siapa ni? Baginda bertanya pula, lalu siapa dia yang sebenarnya? Kenapa Nabi tanya ni? Sebab kedudukan ni yang cukup tinggi. Duduk dekat bawah arash ni. Kedudukan cukup tinggi. Bukan malaikat pun bukan, nabi pun bukan. Macam mana boleh sampai tahap yang setinggi ini? Kan? Lalu siapakah dia yang sebenarnya? Maka dia beritahu, ini ada 3 ciri-ciri orang ni yang boleh capai makam yang tinggi walaupun dia manusia biasa. Kan maknanya ini satu lagi bukti bahawa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu tidak sia-sia. Kan bila malaikat tanya Allah Ta'ala kan, kenapa nak ciptakan satu makhluk yang yufsiduna fil ard, mereka buat rosak lagi di muka bumi, sama macam jin dan syaitan yang dulu mendiami bumi. Kan Allah kata apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi ni seorang khalifah, pengganti, untuk makmurkan bumi, untuk hidup sebagai satu makhluk yang namanya manusia. Tapi manusia ni beza dengan malaikat. Malaikat dia memang taat pada Allah Ta'ala, dia tak diuji macam mana manusia. Tapi manusia dalam keadaan dia diuji, masih boleh capai darjat lebih daripada malaikat. Kan maknanya manusia ada syaitan yang hasut dia, yang goda dia. Manusia ada nafsu yang dia ada mengajak ke arah kejahatan. Tapi ternyata dengan ada syaitan, nafsu, dunia keliling yang menggoda itu, tetap dia boleh capai darjat yang tinggi, lebih tinggi daripada malaikat. Duduk kat bawah arash ni. Tapi dia bagi tahu ciri dia. Maka dia bagi tahu dia adalah seorang lelaki. Maknanya lelaki biasa, bukan nabi. Yang sewaktu di dunia dahulu, ni 3 sifat ni kita kena amal lah. Nak jadi orang yang mulia macam ni, boleh duduk kedudukannya setinggi arash kan. Lidahnya basah dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Banyak zikir dia. Lidah dia banyak berzikir. Yang kedua, hatinya sentiasa rindu untuk ke masjid menunaikan perintah Allah. Kan setiap kali dia balik, terfikir lagi bila nak pergi balik. Macam tu. Dan yang ketiga, dia juga tidak menjadi sebab ibu bapanya dicela dan dihina. Maknanya akhlak dia baik lah. Akhlak dia baik. Maksud dia tak jadi sebab kepada mak bapak dia dicela. Kalau orang yang akhlak buruk kan, orang tanya, siapa bapak dia ni? Bapak dia tak didik dia ke? Tak pasal-pasal bapak dia kena kan? Padahal yang buruk akhlak tu dia. Tapi begitulah manusia.
Kan ni siapa? Anak siapa ni? Ayat biasa kita dengar lah. Kalau budak buat hal je, anak siapa lah ni? Mesti ditujukan kepada mak dan bapak dia. Mana mak bapak dia dihina kerana apa? Kerana akhlak dia buruk. Jadi yang ketiga ni adalah orang ni akhlaknya baik, sehingga dia tidak jadi sebab kepada mak dan bapak dia dihina. Maka 3 sebab istimewa ni, kata Syekh, menjadikan manusia itu lebih mulia daripada malaikat. Baik, Nabi melihat Allah Subhanahu wa taala, munajat baginda sallallahu alaihi wasallam. Fara'a rabbahu subhanahu wa ta'ala fakharra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajidan wa kallamahu rabbuhu 'inda dhalik faqala lahu ya Muhammad qala labbaika ya rabb qala sal faqala innaka attakhadhta Ibrahima khalila wa a'taytahu mulkan 'azima wa kallamta Musa taklima wa a'tayta Dawuda mulkan 'azima wa alanta lahul hadid wa sakharta lahul jibal wa a'tayta Sulaimana mulkan 'azima sakharta lahul jinna wal ins wasyayatin wa sakharta lahur riyah wa a'taytahu mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dih wa 'allamta 'Isa at-Taurata wal Injil wa ja'altahu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta bi idnika wa a'adtahu wa ummuhu minasyaitanir rajim falam yakun lisyaitani 'alaiha sabil. Baginda Nabi SAW melihat Allah Ta'ala, yakni Allah bukakan hijab sehingga baginda Nabi dapat melihat zatnya, tidak hanya melihat dengan hatinya, bukan dengan basirah. Basirah ni mata hati, bahkan dengan kedua matanya yang mulia, dengan cara yang hanya Allah dan Rasulnya sahaja yang tahu. Ini pun Ustaz Abdul Rahman dah jelaskan dengan detail, bagaimana pandangan tentang melihat Allah ini. Tapi ada 2 pandangan kan. Pandangan yang pertama adalah sebenarnya Nabi tak lihat pun, tak mampu pun untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan sebahagian pandangan lagi adalah Allah Taala bukakan hijab sebagaimana yang telah Syekh tuliskanlah. Dalam kurungan tu Syekh tuliskan, maknanya antara makna melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu jugalah pandangan yang dipegang oleh para ulama ketika mana maknanya nanti di hari akhirat, bagaimana manusia, adakah dia dapat melihat Allah, pun pandangan yang begitu juga. Kita dekat dunia ni, mata yang diciptakan itu terhad. Kerana apa terhad tu? Sebab ada hijab. Kan kita tak nampak alam barzakh. Jangan kata alam barzakh tu jauh lah, sebab bawah tanah apa semua. Alam jin yang ada di keliling kita pun kita tak nampak. Kerana apa tak nampak? Hijab. Ada hijab. Tapi ada keadaan kan Allah Ta'ala angkatkan hijab itu. Ada malaikat yang datang kadang-kadang pada zaman Nabi kan. Malaikat datang, dia sahabat nampak tu. Nabi pun tanya, kamu nampak? Jibril tu. Kan, maknanya ada sahabat yang Allah Ta'ala angkatkan hijab, jadi boleh nampak malaikat. Jadi ceritanya mata kita ni dicipta oleh Allah dengan fungsi dia. Maka banyak perkara yang dihijabkan daripada kita. Tujuan dia adalah kerana untuk jaga kita jugalah. Kan, menyenangkan hati kita. Ada beberapa orang sahabat lah yang diuji sikit kehidupan dia. Dia uji dengan benda-benda mistik ni lah, kita katakan. Jadi anaknya kecil-kecil lagi, hidup dia macam tu lah, macam boleh nampak kan. Sikit-sikit anak dia kata, ayah belakang tengkuk ayah tu benda kan. Kan tu yang ayah dia sakit kaki. Tu anak dia kata tu, apa yang duduk berpaut dekat kaki ayah tu. Jadi budak-budak kadang-kadang dia macam tu, dia angkat hijab dia. Dia angkat hijab mata dia kan. Dia nampak. Jadi sahabat ni dia kata, anak saya ni special Ustaz, maknanya istimewa. Dia kata, anak saya ni boleh nampak. Gini, mak dia cerita kan. Anak saya ni boleh nampak. Dia kata, itu satu benda yang maknanya kelebihan. Dia kata, kelebihan anak dia. Sebenarnya, boleh jadi satu kelebihan dan boleh jadi satu kekurangan yang besar. Kekurangan yang besar tu adalah bagaimana dia hidup dengan 2 alam yang dia nampak. Sebenarnya stres dia. Kita yang letih nak tengok semua benda kan. Maknanya nak menghadap dengan orang aja pun letih. Kan? Lagi orang pun dia nak tengok, maknanya orang ni buat hal macam ni pun pening dia. Jin buat hal pun dia nampak. Kan? Jadi sebenarnya benda tu satu tekanan yang lebih bagi dia sebab dia nampak semua benda. Macam kita lah. Sebenarnya satu keamanan apabila kita tak nampak banyak benda dan tak dengar banyak benda. Kan kalau kita dengar semua benda ataupun nampak semua benda, pening. Kan ada cerita orang putih tu apa ceritanya, saya pun lupa tajuk cerita dia. Dia supernatural ke apa benda lah. Lepas tu ada satu tu dia boleh nampak masa depan. Kan kita ni tak tahu apa benda yang ada masa depan.
Jadi dia boleh predict. Bukan predict lah, dia nampak dulu benda tu, lori tu nanti akan langgar kereta tu. Lori tu belum langgar lagi kereta tu. Kan, tapi dia tahu dulu. Kan pening hidup dia. Smallville ke apa ke, tak kira lah, banyak lah cerita-cerita orang putih macam tu. Kan, dia orang mereka-reka sajalah. Tapi kan dia menghadapi satu kesulitan dalam kehidupan dia bila tahu banyak benda. Bila tahu tu dah nak kena selamatkan pula. Kan, bila tak dapat selamatkan kecewa pula. Jadi macam-macam benda jadi ke depan. Jadi Allah Ta'ala hijabkan kita banyak benda. Termasuk keputusan kita sendiri. Kita dihijabkan daripada mengetahui kita ni di neraka atau di syurga. Tak tahu. Hikmah dia apa? Hikmah dia kita beramal dengan aman. Beramal dengan aman, kan? Kalau dibuka hijab tu tahu masalah. Masalah. Jadi itulah disebut hijab tadi. Jadi Allah Ta'ala bukakan hijab pada baginda Nabi SAW hingga Nabi dapat melihat Allah. Kalau dalam kitab Kifayah tu dipanggil mata kuat, kan? Diberi penglihatan dengan mata kuat. Mata kuat. Maknanya mata tu dikuatkan fungsi dia sehingga dapat melihat Allah. Tapi melihat yang bagaimana, wallahu a'lam. Bila kaifiyah. Tanpa ada didetailkan kaifiyah dia. Jadi kita tahu bahawa kebanyakan daripada riwayat-riwayat yang sampai daripada Isra' Mi'raj, memang daripada awal pun subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang boleh buat macam-macam benda yang kita tak mampu fikir dengan akal kita pun. Jadi tiba-tiba sampai kepada part nak melihat Allah, kita nak cuba fikir dengan akal kita dan kita logikkan, memang tak mampu. Memang takkan kita mampu. Jadi ulama' pun berhati-hati mereka dalam membicarakan. Apabila mereka katakan bahawa maknanya Allah buka hijab mata Rasulullah, dapat melihat Allah, tapi bagaimana? Wallahu a'lam. Itu kita beriman saja. Nabi lihat Allah, macam mana rupa Allah ya? Nak tanya macam tu. Jadi akhirnya kita balik pada kaedah asal balik saja. Kaedah asalnya kullu ma khatara bi balik fahuwa laisa bi khaliq. Setiap apa yang terlintas dalam kepala kita, cuba memikir-mikirkan tentang zat Allah, itu bukan Allah. Dah habis cerita. Kan? Nabi tengok macam mana? Allah kat depan ke Allah kat atas? Nabi kena dongak, kan? Nanti dalam sebahagian riwayat Nabi sujud dulu. Lepas tu Allah suruh irfa' ra'sak, angkat kepala kamu. Angkat kepala. Oh, jadi Allah duduk atas. Kita nak fikir macam tu ke? Tak boleh fikir macam tu. Sebab Allah tu munazzahun an jihatis sid. Suci daripada arah yang 6. Mana atas bukan, bawah bukan, kiri bukan, depan belakang semua bukan. Kan, besar pun bukan, kecil pun bukan, saiz lah bukan saiz. Kan. Jadi itu masalah. Jadi kalau Allah duduk atas arash, atas lagi daripada arash, maknanya tak ada dah yang atas lagi daripada Allah. Allah yang atas sekali. Macam tu ke? Itu masih terlibat dengan arah. Kan? Jadi tak boleh. Memang tak dapat kita fikirkan dengan akal kita. Yang pentingnya beriman saja. Memang kisah Isra' Mi'raj ni nak bagi tahu kita beriman saja. Jadi macam mana keadaan Nabi, kita boleh sebut macam ni. Kalau ada orang kata ini bukti Allah Ta'ala berada di atas langit, tak. Peristiwa Isra' Mi'raj adalah bukti jelas Nabi di atas langit. Tempat melihat Allah tu adalah Nabi yang berada di situ, bukan Allah. Sebab Allah tidak bertempat. Jadi tempat melihat Allah itu tempat Nabi berada. Itu di atas langit yang paling tinggi yang namanya mustawa tadi. Mustawa tadi. Tapi Allah tidak bertempat. Kalau kita nak cuba logikkan pun, saya pernah sebut di awal dulu, kan, kalau nak logik pun boleh jadi ke Ustaz, pertemuan yang tak ada kedua-duanya di tempat yang sama? Logik je. Kan, logik saja. Ni macam kelas kita ni, masing-masing pun ada kat rumah masing-masing. Saya ada di Kubak. Kan, yang tonton kita ada dekat rumah masing-masing. Tapi ada pertemuan tak? Ada. Tengok dekat medium live FB, tak semestinya semua kena berkumpul berada di satu tempat untuk adanya pertemuan. Itu dalam keadaan dunia masih lagi makhluk. Jadi macam mana kita nak gambarkan? Takkan kita nak kata Allah kat tempat lain. Mustahil lah. Allah kata mesti Allah kat tempat yang sama. Dah kalau live streaming pun boleh jadi meeting tempat lain-lain. Kenapa dekat Allah kita nak isbatkan juga Nabi duduk kat langit, Allah pun kat situ juga jumpa Nabi? Kenapa nak isbatkan macam itu? Kan, dia kata kita kena beriman dengan ayat Quran. Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tu bersemayam di atas arash. Dia kena beriman kan Quran tu. Ayat Quran lain banyak. Kan? Allah paling dekat dengan makhluk min hablil warid, lebih dekat daripada urat tengkuk dia. Tadi kata atas langit.
atas langit, lepas tu ni duduk kat sini pula Allah. Macam tu. Lepas tu dalam hadis kata antara kamu dan juga kiblat itu ada Allah. Kan maknanya Allah duduk tengah-tengah pula. Kita semayang, Kaabah hujung tu, Allah kat tengah-tengah. Macam tu ke? Ya, tempat yang kamu paling dekat dengan Tuhanmu adalah ketika mana kamu sujud. Perbanyakkan doa ketika mana kamu bersujud. Dah Allah duduk underground pula, dalam tanah pula. Sebab sujud, kepala paling dekat dengan tanah. Jadi itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat yang samar-samar. Kan? Tengok surah Ali Imran tu, jelaskan banyak tentang ayat mutasyabihat. Minhu ayatun muhkamatun unna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Kan ada ayat-ayat teras, muhkamat dia panggil. Yang tu tak ada takwil-takwil lah. Dan juga adanya ukharu dan beberapa ayat lagi yang lain adanya mutasyabihat, yang samar-samar. Kan? Wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun. Orang-orang yang mereka dalam hati mereka tu ada penyakit. Kan fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wilih wa ibtigha'a apa ayat dia? Lupa dah. Orang yang ada penyakit dalam hati dia duduk cari-cari. Maknanya duk bahas itu lah kan. Nak cari gaduh dengan orang, nak bahas itu. Jadi nak dicari-cari takwil dia. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dekat situ pun perbezaan ulama kan. Ada yang salaf mereka wakaf pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu takwil kepada ayat yang samar tadi melainkan Allah. Jadi ulama salaf selesai. Apa lafaznya? Tangan Allah. Apa maksud yadullah? Wallahu alam. Kami tak tahu. Allah lah yang tahu. Selesai. Itu salaf. Adapun khalaf, mereka nak menyelamatkan iman orang-orang daripada menjadi tajsim. Menjisimkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi mereka takwil. Mereka pun bukan calang-calang ulama untuk takwil. Dalil yang mana daripada tadilah. Dia tak wakaf di Allah tu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang sangat matang dalam ilmu dia. Nampak? Jadi ulama yang betul-betul ulama, mereka akan takwil. Tujuan takwil tadi untuk supaya masyarakat selamat akidah dia. Kalau boleh jadi macam akidah salaf, tafwid, selesailah. Maknanya serah. Ni apa maksud dia? Istiwa Allah. Lafaznya istiwa. Maksud dia wallahu a'lam. Boleh jawab macam tu. Ada orang masyarakat tak puas hati. Tak, kami nak tahu juga apa maksud istiwa. Kan kalau kami tak tahu maksud istiwa, kami akan kata gitulah, Allah Ta'ala bersila atas langit. Macam tu lah. Duk main papet bawah kan. Kawal. Dia paling atas sekali. Jadi dia kawal macam kawal papet tu. Yang ini binatang bagi makan. Hak ni manusia bagi hidup. Dia duk atas sekali kawal pemerintahan paling tinggi. Macam tu kita nak bayang. Macam master of puppet. Tak boleh macam tu. Itu memang menghina Allah. Kan? Maknanya menyamakan dia dengan makhluk. Jadi ulama khalaf datang dengan takwil untuk menyelamatkan akidah. Istiwa, apa maksud istiwa? Banyak, ada berbelah-belah maksud. Yang paling sesuai adalah istaula kan, maknanya menguasai. Allah Ta'ala menguasai arash itu, selesai. Jadi kita tak letakkan tajsim, kita tak jisimkan Allah Ta'ala. Itu belajar akidah lah. Belajar akidah. Sebab tu biasanya sampai ke part ini, memanglah ajaran-ajaran tertentu, memang dia nak letak. Nak sabitkan juga. Allah duduk atas langit. Nabi tengok Allah. Nabi duduk atas langit. Allah pun atas langit. Itu kita kena jaga. Okey. Jadi Allah bukakan hijab. Sehingga Nabi SAW dapat melihat Allah. Kaifiyahnya. Wallahu a'lam. Beriman saja. Selesai. Kan? Tidak semua benda yang kita boleh jawab mengikut fikiran kita. Jadi itu ada benda yang saya pun tak tahulah. Yang tahunya Nabi tengok. Macam mana Nabi tengok. Besok di hari akhirat kita dah berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti kita boleh tanya balik kan dalam syurga kan. Mudah-mudahanlah himpun dalam syurga, nak tahu balik. Dulu kat dunia sangat banyak ilmu yang kami tak tahu. Kan sekarang ni sebab dia dulu rajin duduk majlis ilmu di dunia, di hari akhirat pun memang sebenarnya orang yang kaki majlis ilmu dalam akhirat pun itu adalah majlis yang dia sangat suka. Jadi dia nak tahu kan, dulu Nabi Adam dulu turun kat mana? Kami duk berkhilaf-khilaf ni kan. Kan sebenarnya yang betul-betulnya macam mana? Akhirat esok dah tahu. Sekarang ni ulama bagi pandangan kan, keluar daripada dalil-dalil mereka, ijtihad mereka sebagainya, ada banyak pandangan. Jadi kebenaran itu memang akan tersingkap ketika mana nanti di hari akhirat kan. Bagaimana kita sangat singkatlah apa yang kita boleh fikirkan di atas muka bumi ni. Lalu baginda Nabi SAW sujud di hadapan Allah. Maka Allah berdialog dengan baginda SAW.
Allah menyeru, wahai Muhammad. Baginda menjawab, labbaika. Labbaika ni jawapan sahutan. Sahutan jawab, apa kita panggil ya? Menyaut lah, menyaut. Kalau kita ni mak panggil, ya mak, kan? Labbaika ni adalah maknanya sahutan yang paling lembut sekali. Sebab tu kita pergi haji kan, seruan haji tu kita baca talbiyah. Talbiyah tu maksudnya menyaut. Labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruanmu wahai Allah, aku sahut seruanmu. Itu maksud labbaik Allahumma labbaik. Jadi labbaik ini adalah jawapan sahutan kepada seruan. Itu maksud labbaik. Allah menyeru lagi, mohonlah apa saja yang kau inginkan. Sal tu'ta, minta. Aku nak bagi, minta. Maka baginda Nabi SAW pun berkata di dalam munajatnya yang panjang. Tengok Allah suruh Nabi buat apa? Minta kan? Mintalah, aku nak bagi ni. Cuba tengok apa munajat Nabi. Sikit pun Nabi tak minta. Tak ada minta ni. Nabi cuma menyebutkan apa yang pernah diberikan oleh Allah daripada nikmat-nikmat kepada senior-senior terdahulu, nabi-nabi yang terdahulu. Maknanya macam inilah kalau istilah kita ni, Nabi Ibrahim kau bagi ni, nabi ni kau bagi ni, nabi ni kau bagi ni. Adapun aku, terpulanglah kau nak bagi apa. Macam tu kan. Jadi adabnya Nabi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah dibagi can kan, Tuhan yang memang maha berkuasa untuk memberi dan memiliki khazanah yang banyak, kalau disuruh minta, kita memang minta lah kan. Kita ada bos kita ajak belanja kan, belanja makan, bawa pergi pavilion, bawa pergi pavilion ke SCC. Pilih lah ustaz, apa nak? Kan, pilih ustaz. Betul ke ni bos? Betul lah ni, saya hari ni murah hati ni, pilih lah apa nak. Ustaz nak apa? Nak satu kedai ni boleh? Boleh. Kan, nak satu kedai ni boleh? Boleh. Boleh. Betul ke bos? Buah nganjing saya ni. Kita pun macam tak percaya kan. Kata, saya mampu, saya bagi lah. Kan? Jadi sebenarnya hakikatnya Allah Ta'ala tu paling mampu untuk bagi. Tapi tengok bagaimana adab Rasulullah SAW dalam meminta. Sudah diberi peluang meminta, masih lagi dengan adab. Masih lagi dengan adab. Jadi munajat Rasulullah apa dia? Sesungguhnya engkau telah jadikan Ibrahim sebagai kekasihmu, Khalil. Engkau berikan kepadanya satu kerajaan yang besar. Ni semua di flashback balik apa yang Allah bagi pada Nabi-Nabi yang dulu. Yang mana kan di awal-awal Mi'raj di bawah tu kan Nabi ada beramah mesra dengan Nabi-Nabi kan, mereka cerita kelebihan mereka masing-masing. Kita tengok balik kan belakang balik. Waktu Nabi beramah mesra dengan Nabi-Nabi yang lain tu kan semua masing-masing cerita. Engkau nanti malam ni kau nak jumpa Tuhan ni. Kan, jadi mintalah yang baik untuk umat kamu. Jadi pesan Nabi-Nabi terdahulu tu. Jadi aku dulu dapat ni, Nabi Sulaiman kata aku dapat ni, Nabi ni kata aku dapat. Jadi Nabi ulang balik aja nikmat-nikmat yang Allah beri kepada Nabi-Nabi yang terdahulu. Kau berikan satu kerajaan dan kau telah berdialog dengan Musa dan kau berikan Daud satu kerajaan yang besar. Kau lembutkan besi kepadanya, kau tundukkan bukit-bukit bertasbih bersamanya. Kau berikan Sulaiman satu kerajaan yang besar. Kau tundukkan jin, manusia, syaitan. Dalam matan tu ada tulis angin, sini tak tulis angin. Jin, manusia, syaitan, angin. Lalu mereka patuh kepada segala perintahnya. Engkau berikan kepadanya satu kerajaan yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana orang setelahnya. Mana ada orang ada harta macam Nabi Sulaiman. Tak ada kerajaan paling besar kan. Kalau Perdana Menteri Malaysia, dia dapat buat keputusan untuk Malaysia je. Kan. Maknanya kalau nak buat undang-undang kepada warga negara Malaysia saja. Yang ni undang-undang ni SOP untuk segala syaitan. Syaitan semua tunduk kepada pemerintahan. Syaitan berapa banyak? Kan macam tu lah. Nak dapat gambaran kan. Binatang-binatang, angin. Mana ada orang pernah ada kerajaan yang macam tu? Kan. Kalau ada pun yang cuba menandingi, ayah pin je lah. Kerajaan langit kan. Kerajaan langit. Kadang-kadang ulang-ulang tengok video tu nak tergelak rasa kan. Saya duduk atas bukit. Saya duduk atas bukit. Nak kabarnya, tingginya dan berkuasanya ayah pin tu. Saya tu dah duduk atas bukit dah tu. Kaki ayah pin tu besar lagi daripada bukit. Kan. Jadi saya buat kesimpulan ayah pin ni Tuhan lah. Tengok balik video-video kan.
Ada makcik-makcik tua tu kan, kita dijamin syurga, awak ada ke? Kan Ayah Pin dah bagi kita masuk syurga, awak ada ke? Tengok dokumentari tu, macam mana ramai pengikut sesat tu kan. Akidah tak kuat. Orang-orang yang doktor-doktor profesor pun ada yang ikut masa tu kan. Dia buat kerajaan langit, tak tahulah apa dia, pukaunya apa semua kan. Minum air kaki tu jadi bodoh. Mana tadi hilang dah. Mana tadi? Jin, syaitan apa semua lah. Okey, tak ada orang yang dapat tanding. Dan engkau telah ajarkan kepada Isa akan kitab Taurat dan Injil. Ya, engkau berikan kepadanya kebolehan menyembuhkan penyakit buta sejak lahir dan juga penyakit kusta, dan dia dapat menghidupkan orang-orang yang telah mati dengan izin darimu. Engkau peliharakan dia serta ibunya daripada diganggu oleh syaitan yang terkutuk. Maka syaitan tidak ada jalan sedikit pun untuk menggoda mereka berdua. Okey, jadi ini yang munajat Rasulullah, kelebihan yang dibagi kepada orang Nabi-Nabi yang terdahulu. Jawapan Allah kepada munajat Nabi SAW. Ini 15 keutamaan baginda Nabi SAW. Nabi tak minta, Allah bagi. Nabi cuma cerita apa yang Allah bagi pada Nabi terdahulu saja. Sikit-sikit je. Seorang Nabi ni dapat 2, 3. Yang ini Allah bagi pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. 15 dia bagi. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, qad ittakhadtuka habiban. Qala ar-rawi wa huwa maktubun fit Taurah habibullah. Wa arsaltuka lin-nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa syarahta laka sadrak wa wada'tu 'anka wizrak wa rafa'tu laka dhikrak la adhkuru illa dhukirta ma'i wa ja'altu ummataka khairu ummatin ukhrijat lin-nas wa ja'altu ummataka ummatan wasata wa ja'altu ummataka humul awwaluna wa humul akhirun. Setelah munajat Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai, maka Allah Taala berfirman, sungguh telah aku jadikan engkau sebagai habib, kekasihku yang sejati. Telah berkata perawi hadis, telah termaktub di dalam kitab Taurat bahawa Allah Taala berfirman, engkau Muhammad adalah habibullah. Jadi ini gelaran bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah. Saya tak pasti Ustaz Abdul Rahman dah syarahkan belum perbezaan antara Khalil dan Habib. Kalau alhamdulillah dah. Saya pun tak sempat dengar, saya lupa. Boleh tengok balik. Itu galakkanlah untuk revision. Tengok balik yang Ustaz Abdul Rahman punya. Cari balik, dia dah bezakan apakah perbezaan di antara Habib dan juga Khalil. Nabi Ibrahim gelarannya dua-dua kekasih. Khalilullah, Habibullah pun sama tapi ada beza, ya. Okey. Ya. Yang Habib. Habib tanpa syarat. Yang itu ada bersyarat. Nak lebih lanjut, carilah balik kuliah Ustaz Abdul Rahman. Okey. Dan aku telah utuskan kamu kepada manusia seluruhnya. Ini yang kedua, sebagai pembawa khabar bergembira bagi orang-orang yang beriman dan pembawa khabar peringatan balasan seksa yang pedih bagi orang-orang yang kufur. Jadi ni dia panggil apa? Basyirah wa nadhira. Dua tugas besar Nabi. Bagi berita gembira, orang beriman bagi tahu amal ni dapat syurga, amal ni pahala banyak ni, nak dapat ketenangan hidup ni macam ni, ketaatan macam ni. Jadi itu cerita khabar gembira. Orang yang percaya, orang beriman, syurga tu macam mana yang dia akan dapat. Itu semua basyir. Kemudian nadhir. Dan antara basyir dan nadhir, Nabi sebenarnya bermula dengan nadhir. Sebab ayat-ayat ataupun wahyu, antara wahyu-wahyu pertama yang turun adalah waktu lantik Rasulullah jadi Rasul, sampaikan kepada orang akan risalahnya. Antara ayatnya adalah surah Al-Muddathir, kan, ke surah Al-Muzammil, antara dua tu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, kan, bukan Muddathir. Ya ayyuhal, maksudnya dua-dua berselimut tu. Muddathir tu pun berselimut, Muzammil pun berselimut juga. Ya, Muddathir. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Qum, bangun, fa'anzir, bagi peringatan. Tak ada fa'abshir, kan, sebab masa tu orang masih tak beriman. Jadi orang tak beriman ni kena bagi dia first, dia dibagi dengan ancaman. Tinggalkanlah berhala-berhala ni kalau kamu tak nak seksa Allah. Berimanlah kepada Allah, tinggalkan berhala. Kena bagi ancaman. Jadi Nabi bermula dengan memberi peringatan dahulu. Aku datang sebagai Nabi untuk ingatkan kamu. Dia bukan cerita syurga dulu, tak? Syurga kemudian.
Orang yang dah beriman baru dia cerita syurga. Sebab orang yang pertama akidah, nak kena dibetulkan. Akidah ni bagi peringatan lah. Kan, keluarkan dia daripada kesesatan dia. Keluarkan dia daripada kesesatan dia adalah anzir. Apa tadi? Basyiran, nadhir. Jadi tugas pertama Nabi sebenarnya nadhira. Bila dah ada orang yang beriman, barulah diberikan kekuatan untuk mereka stay dalam iman mereka dengan cara diberikan basyir. Nak kekalkan mereka dalam keimanan. Kan, ini kita kalau stay ni, akidah kita ni syurga. Allah Ta'ala bagi banyak kebaikan akhir. Riwayat-riwayat yang kita dah baca ni, macam mana Masyitah pertahankan keimanan dia, kuburnya wangi, itu semua basyir lah tu. Basyir. Tapi pertama yang dilakukan oleh Nabi adalah qum, Allah kata bangun, fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, jangan takut, bangun sekarang, bagi peringatan pada orang, supaya orang tinggalkan syirik. Okey, 2. Dan beza sikit lah Rasulullah dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Kalau Nabi-Nabi yang terdahulu, dia diutus untuk kaum dia sahaja. Itu beza. Nabi kita ni rahmatan lil alamin. Kan, pada ketika, yalah, macam Nabi Musa dengan kaum Nabi Musa saja, macam Nabi Isa dengan Nasrani saja, dia kaum dia saja. Nabi Nuh dengan kaum dia saja, Nabi Lot kan dengan kaum dia saja. Tapi Rasulullah kan, sallallahu alaihi wasallam, ini semua kaum ataupun perangai kaum ni ada pada kaum Rasulullah. Yang perangai kaum Nabi Lot pun ada, lesbian, LGBT kan, geng-geng LGBT ada juga pada kaumnya Rasulullah. Kan, yang perangai Bani Israel pun ada juga. Bahkan Bani Israel tu sendiri pun ada daripada bahagian umat Rasulullah SAW, yang jadi umat dakwah Nabi sekarang, Nasrani, Yahudi apa semua. Jadi Nabi ni lebih luas lagi, rahmatan lil alamin. Yang ketiga, aku lapangkan dadamu. Ini surah Alam Nashrah tu lah. Alam Nashrah laka sadrak. Lapang dadanya. Lapang dada ni maknanya Nabi berdakwah ni sangat, yalah, lapang dada lah. Kan, suka, tenang, sampaikan pada orang dengan tenang. Yang keempat, aku hapuskan dosa kesalahanmu. Tak ada dosa lah, maksum lah. Yang kelima, aku tinggikan sebutan namamu, sehingga apabila namaku disebut, pasti namamu turut disebutkan juga. Apa maksudnya? Syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah, mesti sebut juga wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadah tu kalau percaya salah satu je tak jadilah. Kan, percaya Allah je, Nabi tak percaya. Jadilah orang Yahudi, dia nak Nabi dia yang terakhir, dia tak percaya Nabi Muhammad. Kan, kalau percaya Nabi saja tak percaya Allah, lagi entah ke mana jadinya. Lagi pelik. Jadi di mana ada sebut nama Nabi, di situlah ada sebut nama Allah. Di mana ada sebut nama Allah, di situlah diangkat nama Nabi. Dan banyaklah maksud daripada warfa'na laka dzikrak ni, banyak. Azan sebut nama Nabi juga. Ya, apa namanya, kita di Malaysia sendiri pun nama budak lelaki yang paling banyak dibagi adalah Muhammad. Kan, orang suka untuk bagi nama anak dia Muhammad. Dan tengok kat daftar JPN. Saya, masa zaman saya dulu pun, saya sekolah dulu pun, kawan-kawan dekat kelas saya, huruf M tengah tu mesti list panjang. Muhammad apa, banyak Muhammad. Kan begitu. Muhammad atau Ahmad kan. Banyak. Anak saya sekarang, anak saya pun saya bagi nama Muhammad juga. Kan. Dekat nama anak saya pun sebab senang nak tengok huruf M ni, dia banyak. Panjangnya sama je kan. Dia pun duduk tengah-tengah sikit huruf M. Jadi kita cari kat situ je lah. Tak payah cari belah atas, tak payah cari belah bawah. Cari dekat huruf M saja. Dekat M tu banyak. Cari Muhammad Al-Fatih. Tak apalah. Orang ramai bagi nama Muhammad. Sehingga di mana-mana, yang paling banyak orang Arab lah. Imam Ghazali, 3 generasi. Imam Ghazali nama dia Muhammad. Bin Muhammad. Bin Muhammad. Bin Ahmad. Sampai nama atuk. Kita kalau bagi nama macam tu, pelik lah orang. Nama apa Ustaz? Muhammad. Nama ayah? Muhammad. Muhammad apa? Orang tanya pula Muhammad apa? Muhammad lah. Kan, oh Muhammad lah. Ini cerita betul ni. Cerita betul kampung saya kan. Ada haji tu, nama dia Haji Saja. Ada haji tu kampung tu, nama Haji Saja. Jadi itulah. Waktu daftar tu, ayah dia pergi daftar. Orang dulu orang yang tulis tu. Kena pula India pula yang pegang rekod tolong tulis tu kan. Apa mau bagi nama anak? Haji. Haji apa? Haji saja.
Ditulisnya haji saja. Haji apa? Haji saja. Baik, sudahlah nama kawan tu haji saja. Tu kena hati-hati lah kan. Dia di UTP di UTP ada imam, tapi dah pencen dah lah imam. Saya dulu menikah kat situ. Ada seorang imam di UTP Teronoh tu. Nama dia Cahyono. Orang Jawa lah. Dengar nama pun tahu dah Jawa lah. Cahyono. Jadi kita ingat, yalah, bunyi-bunyi Jawa ni kan macam tu kan. Soekarno, Cahyono, benda ni kan. Jadi bila tanya pada dia, dia kata sebenarnya nama saya Cahaya Nur. Cahaya Nur. Cahaya tu Nur lah. Nur tu cahaya lah. Tapi ayah dia tu nak menyebut pada orang yang daftar tadi tu sebutan Jawa kan. Apa nama anak ni? Cahyono kan. Dia tulis Cahyono. Jadilah Cahyono nama dia. Cahaya Nur nama saya sebenarnya. Dia kata. Tu cerita je lah. Panjang pula. Kan nak khatam tak khatam lagi. Inilah. Dia jadi tak jadi khatam, ketam je dia. Berjalan ke tepi. Allah. Sambung. Cerita nama panjang. Dan aku jadikan umatmu sebaik-baik umat yang dikeluarkan, dibangkitkan kepada manusia. Maksud apa? Kalau umat terdahulu, dia tak banyak yang ikut kerja Nabi dia. Dia jadi penyokong je lah. Penyokong. Dia tak ikut kerja Nabi dia. Tapi kita ni ummatan wasata, sebaik-baik umat. Maknanya kita menyertai kerja Nabi kita. Yang disebut apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang tu kita buat kerja Nabi kita. Apa? Warasatul anbiya. Al ulama'u warasatul anbiya. Ada alim ulama yang sambung kerja-kerja para nabi sampai hari kiamat. Walaupun nabi dah tak ada, tapi ulama jalankan kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat dulu tak, dia penyokong je. Sokong nabi dia, diikut macam tu je. Dia tak jalankan kerja nabi dia. Bahkan yang lari daripada kerja nabi dia banyak. Bani Israel. Bani Israel tak puas hati dengan nabi dia, dia bunuh nabi dia. Pengikut kan, bukan orang lain, bunuh nabi dia. Bila rasa tak nak berjuang, dia kata izhab anta wa rabbuka faqatila. Engkau dengan Tuhan kau pergilah berdua, pergi perang, ambil balik Palestin. Nanti dah dapat Palestin, bagi tahu kami tunggu sini. Nanti dah dapat Palestin, kami ikut masuk. Dia suruh nabi dengan Tuhan, engkau dua je lah pergi perang. Itu umat dia. Kan, tapi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya berjiwa dengan jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 7. Aku jadikan umatmu, ini dah 7. Betul lah. Aku jadikan umatmu sebagai umat yang bersikap pertengahan. Tengahan ni tak ringan, tak berat. Kalau Bani Israel antaranya kan diberikan syariat yang agak berat. Kan. Kalau buat dosa, nak tobat, bunuh diri. Baru diterima tobat. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kan dalam Quran surah Baqarah sebut. Kalau dah nak bertobat, nak Allah terima taubat tu, bunuh diri. Mampus kalau kita sekarang mati semua. Kan, berdosa semua. Macam mana ni saya nak taubat, datang jumpa ustaz. Ustaz pun pening. Saya pun tengah tunggu nak bunuh diri ni kata. Jumpa ustaz nak cari penyelesaian kan. Saya ni berdosa ni ustaz, macam mana saya nak taubat daripada dosa saya. Awak cerita dosa awak. Saya ni tengah duduk gagah-gagah pegang pisau ni. Saya pun berdosa juga. Kan pening cerita dia, susah. Itu berat. Syariat dulu tu berat. Kita sekarang buat apa? Buat dosa. Duduk atas tikar sejadah. Menangis, minta ampun kat Allah. Ya Allah, aku menyesal lah. Aku jatuh dalam dosa. Astaghfirullah. Istighfar. Semayang. Kan? Tampai dengan kebaikan. Nabi suruh kan. Kalau buat dosa, nak taubat tadi tu. Yamhullahu ma yasha' kan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Buat baik, yang baik tu akan tampai hak dosa yang buruk-buruk tu. Tampal kan. Tadi melara, cakap benda kosong, mumpat keji, bohong apa semua. Sejam sembang kosong, sejam baca Quran. Tampai balik, sejam baca Quran tu tampai hak sembang kosong tadi. Itulah syariat kepada umat kita. Allah ampun. Kalau dulu kan jenuh, baju kena najis, kita basuh je lah. Basuh. Dulu baju kena najis tak boleh pakai dah. Kawasan tu kena kerat, potong, buang je. Tak boleh pakai. Itu syariat dulu berat. Kita nak kata ringan sangat, tak ringan lah. Semayang tetap kena semayang 5 waktu. Nak kata berat sangat, tak berat lah. Sebab Nabi Musa kan untuk kaum dia 50 waktu. Dia suruh 50 waktu, berat. Kita
dalam yang tak ringan, tak berat tu pun berat jugalah. Tak ringan, tak berat. Suruh jaga 5 je pun, Allahu Akbar. Jenuh kan. 8. Dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama dihisap dan pertama memasuki syurga. Jadi dah lah datang bongsu kan. Tapi yang pertama sekali potong queue. Potong queue. Datang hujung-hujung zaman, akhir-akhir zaman. Tapi yang first pula masuk syurga. Kita kalau dapat potong queue ni memang satu nikmat besar lah. Beratur dekat JPJ Seksyen 7. Macam ular, pusing bangunan tu, kan, macam ular. Tak apalah, tiba-tiba datang ada orang depan sekali panggil, sini. Kan. Sini. Nak apa ni? Ada orang kenal. Ada orang kenal kan. Potong queue. Nak buat urusan apa ni? Ini senang je. Masuk dah. Masuk. Tu, pergi kat kaunter tu. Situ boleh settle. Kita hak tadi dah fikir ni kalau ni mau 2 jam setengah aku beratur ni. Lapang terus kan. Jadi first masuk syurga. Penantian dekat dunia ni tak macam penantian akhirat. Penantian akhirat lagi teruk. Kan? Penantian akhirat lagi teruk. Kira hari dia je cukup dah. Apa dalam surah Sajadah tu? Al-fasanatin, kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Apa start ayat dia? Allah. Fi yaumin, lupa dah. Tapi kana miqdaruhu al-fasanatin mimma ta'udun. Sehari di hari akhirat itu adalah seumpama 1000 tahun dunia. Jadi kata tak apalah kot, duduk mahkamah Allah Ta'ala, nanti kira kat sana sehari kan. Sehari settle lah dekat mahkamah Allah Ta'ala. Sehari tu 1000 tahun dunia. Tunggu berapa lama tu tunggu. Tunggu 3 jam kat JPJ pun pening. Kan. Zaman belum Covid lagi dah pening dah cerita dia. Sebab ramai orang kan, sampai berdiri-berdiri belakang tu. Kena Covid ni jarak pula. Kan. Boleh masuk 2 orang, 3 orang. Allah, jenuh. Kan. Saya itu pengalaman. Saya kalau pergi tengok ada ular kat luar tu, tak adalah, saya patah balik je lah. Selalu kadang-kadang tu saya pergi ke Seremban. Sanggup 40 minit tak apa. Daripada saya berdiri 3 jam, saya pergi naik kereta 40 minit. Seremban ada 25 kaunter JPJ dia. Dia keluar tol aja, tol Senawang. Naik tol, turun tol Senawang, tepi tu JPJ. Senawang. Saya selalu kalau urusan JPJ tak lalu lah sini. Memang tak lalu. Sanggup pergi Senawang 40 minit tak apa. Urusan cepat. 25 kaunter dia. Boleh bayang lah. Memang laju. Sangat laju. Tu pengalaman. Jadi benda tu kita boleh kias lah. Dekat dunia pun kita sangat memanfaatkan. Kalau nak beratur tunggu lama, letih, apa semua kan. Dia kalau akhirat, fikirlah 1000 tahun nak kena tunggu di mahsyar. Allah. Memang kita sangat mengharapkan syafaat. Syafaat tu memang kita nak sangat. Kan? Yang paling letih lagi, yang dah beratur macam ular tadi tu, sampai ada giliran dia kat depan tu, urusan awak ni kena buat kat Kelang. Yang ini sini kita tak buat, dia ni kat Kelang. Saya kadang tengok tu, yelah, kesian pun ada kan. Kadang terfikir-fikir balik kan. Ada pernah jadilah macam tu. Kawan tu muka dia, aku dah berdiri 2 jam kat sini. Kan, dia rasa macam tu. Jadi kita tahu. Sebenarnya ragam-ragam ni tak jauh berbeza nanti dengan ragam di mahsyar. Ada orang tunggu sampai kat depan, dah dia mengharapkan, dapat minum daripada kolam Nabi. Nak minum, malaikat tahan. Kan itu ada dalam hadis-hadis. Malaikat tahan. Nanti. Ni nak buat apa ni? Kata, nak minum lah ni. Kolam ni. Kecoh. Malaikat tahan. Aku nak minum. Dah ada dah ni depan ni. Nak minum. Sampai dipanggil Nabi kan. Nabi datang tanya. Ni apa kecoh-kecoh ni? Malaikat cakap, ya Rasulullah, kau tak tahu selepas peninggalan kau apa yang dia buat dalam hidup dia. Dia sebut. Kau tak tahu wahai Rasulullah apa yang dia buat dalam hidup dia. Walaupun ni umat kau. Ni kau tak tahu apa dia buat masa hidup. Selepas peninggalan kau. Nabi jawab satu kataan je. Suhqan. Cilaka. Nabi berlalu pergi, dan boleh faham lah apa yang dia akan dapat. Suhqan saja Nabi sebut. Suhqan. Layak lah kalau tak dapat pun. Istilah kita gitulah.
Layak lah, tak dapat pun. Kisah-kisah tu diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, kan? Jadi kita kena beriman tu, kena percaya tu. Jangan kita jadi orang tu lah. Mudah-mudahan kan. Kita harap syafaat tu. Baik, hari ni kita lajak sikit sebab tak ada mengaji hari ni. Kita lajak sikit, boleh baca panjang sikit. Besok insya-Allah khatam. Ni tak boleh habis hari ni. Kan, panjang kan? Panjang tak boleh habis. Boleh kan kita baca scan. Bukan saya baca scan mata kan. Selak habis. Boleh lah. Okey, tak apa, yang penting kita dapat manfaat sikit. Pukul 10.30 kuliah Ustaz Umar insya-Allah. Kuliah Ustaz Umar. Ni tadi 9. 8 kan? Oh 9. 8 tak habis. Masuk ke syurga sebagai umat yang terakhir datang ke dunia. Okey. 9. Wa ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbatan hatta yashhadu annaka 'abdi wa rasuli. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum. Wa ja'altuka awwalan nabiyyina khalqan wa akhiruhum ba'tha wa awwaluhum yuqda lahu wa a'taituka sab'an minal mathani lam u'tiha nabiyyan qablak wa a'taituka khawatimal baqarah min kanzin tahtal arash lam u'tiha nabiyyan qablak wa a'taitukal kautsar. Dan aku jadikan umatmu bahawa khutbah mereka tidak sah sehinggalah mereka menyebutkan ikrar penyaksian syahadah bahawa sesungguhnya engkau adalah hamba pilihanku dan utusanku. Jadi syahadah rukunlah, rukun khutbah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai pegang tongkat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lepas tu selawat pula. Yang ke-10, dan aku jadikan di hati umatmu tersimpan ayat-ayat Allah, yakni mereka hafal Al-Quran. Yang ini kelebihan tak ada pada kitab terdahulu. Bahkan kitab terdahulu tu ditahrif. Apa nama tahrif ni? Seleweng. Kitab Taurat, kitab Injil tu, Bible tu berapa banyak version kan? Mana nak tahu yang betul-betul ori, yang betul-betul asli Injil? Susah. Dah ditahrif dia banyak orang. Bible versi ni, Bible versi tu, Old Testament, New Testament. Kita pun dah tak tahu dah mana satu yang betul-betulnya. Tapi Quran tidak. Tidak diseleweng. Bahkan sampai hari kiamat akan tetap ada usaha-usaha daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memelihara Quran. Kan? Sama ada dipelihara dengan cara diajarkan ataupun dihafal di dada-dada mereka. Tambah lagi sekarang ni, zaman memang kita tengok naik sungguh lah pusat-pusat tahfiz kan. Walau bagaimanapun ada juga sebahagian, maknanya mak ayah yang sebenarnya tak adalah sampai tahap. Ada sebahagian tu memang dia nakkan akademik lah. Anak dia hafal Quran dan dia nakkan akademik untuk tujuan dunia. Tapi sebenarnya kita tetap tak boleh nafikan juga. Kalau ada orang yang memang nak letak diri dia untuk agama, kita jangan maknanya macam double standard lah. Sebab orang yang nakkan dunia dah banyak. Orang yang nakkan dunia dah banyak. Sekali orang yang nakkan agama pun kita nak suruh juga dia, paksakan dia juga dengan dunia. Tak boleh lah macam tu. Ada orang yang dia kata saya nak hafal Quran saja. Anak itu memang semangat nak duduk bidang agama saja. Tak nak dia masuk pada akademik ke apa ke kan. Dia kalau macam tu nanti masyarakat akan jadi pandang skeptikal sikit lah. Ini langsung apa tak reti dunia. Hidup kena pijak realiti lah sikit. Kan. Ini apa, jumut. Dia kata jumut. Hidup kalau dia nak hidup dengan Quran saja tu jadi jumut. Tak. Itu satu perkara yang bagi kita baik. Kalau dia nak Quran saja pun baik. Kalau yang nak masuk Quran dengan akademik, minat dia pun baik. Yang nak akademik saja fardu kifayah, tapi jangan abaikan Quran. Cumanya kita nampak masyarakat hak yang first tadi tu dia ada skeptikal teruk. Kalau orang yang nak abdikan diri dia kepada agama saja akan dianggap ini ketinggalan, ini mundur, ini jumut, ini kepala apa namanya, apa dia panggil apa? Ini akan jadi radikal, ini akan jadi orang. Kenapa dia letakkan macam tu? Kan, jadi gambaran tu gambaran masyarakat juga. Masyarakat kena dididik dengan meraihkan, mana istilah mudah kita, orang yang nak dunia dah banyak. Kan, kalau ada sikit-sikit orang yang nak abdikan diri full time hafiz Quran, kan, tak apalah, bagi ke dia lah.
Walaupun ulama-ulama dulu dia bermula dengan Quran dan akhirnya jadi mutafannin, banyak bidang-bidang yang lain yang dia kuasai. Tapi kalau ada orang yang nak cover dalam bab itu saja, kan, sebenarnya dia salah satu daripada apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada umatnya, iaitu ni nombor 8 tadi, nombor 10 tadi. Akan ada daripada kalangan umat ini yang akan memelihara Al-Quran. Dah selesai lah. Buat apa yang kita nak susah hati, kan? Susah hati anak tu tak pandai komputer, kan? Susah hati anak tak pandai cakap orang putih. Kamu apa Quran, kena pandailah cakap orang putih. Kalau dia tak pandai, kenapa? Kan? Apa masalah dia, kan? Apa masalah? Tak masalah sebenarnya. Kan? Cuma apa yang dia akan cover adalah bidang dia lah, bahagian dia lah. Kan? Ini macam tu. Banyak kan, saya banyak tengok orang-orang profesional yang memang hantar anak dia hafal Quran, dan ada sebahagian tu saya ada jumpa seorang, orang besar je, orang besar maritim ke orang besar apa, saya jumpa itu. Kata, saya hantar anak saya tahfiz yang tak ada akademik, memang full menghafal, full baca kitab, apa matan apa semualah. Memang tak ada akademik. Tapi saya tiap-tiap kali balik jumpa saudara mara saya kena maki. Bodoh lah kau pergi hantar anak kau tempat macam tu. Anak kau nak jadi apa? Saya ni dah lali dah ustaz berhadapan dengan benda macam tu. Dia bukan ustaz. Tapi dia ada fikrah, bagi saya buat benda yang betul. Kata. Dan anak saya pun menerima benda tu. Maksudnya saya tengok anak saya, lain lah kalau dia hantar, dia paksa anak dia tak boleh buat apa, lain cerita. Dia kata anak saya terima dan dia buat dengan baik. Maknanya dia hafal Quran baik, kita tengok dia okey. Kenapa orang-orang lain ni yang nak sakit hati saya letak anak saya tak mengaji akademik? Kan saya pelik, sampai sekarang saya pelik. Dia kata. Tapi itulah, saya jumpa, tiap-tiap kali saya jumpa orang, itulah yang saya dapat. Dia kata, saya dah lali dah ustaz. Kan? Kata abang kuat lah. Tuan memang kuat lah. Kan? Ada, kadang-kadang ustaz pun tak nak hantar anak full agama macam tu. Kan? Ini boleh dia letak macam tu, kena pula keliling maki, masih dia kukuh dengan dia punya ni. Saya buat benda betul ustaz. Bagi saya buat benda betul. Memang betul lah. Maknanya dia cover dalam sudut itu. Mana nak cari orang yang pegang agama kuat macam tu? Kan? Jadi kita kena faham. Jangan kita hina orang yang nak duduk dengan agama penuh, sepenuh-penuhnya. Kan? Imam Nawawi rahimahullah sampai tak kahwin dah cerita. Umur 40 lebih dah meninggal, tak sempat kahwin pun. Tapi tengok kitab dia sini dah berapa banyak kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. 11. Dan aku jadikan engkau orang yang pertama daripada kalangan para nabi yang aku ciptakan, dan orang yang paling akhir daripada kalangan para nabi yang aku bangkitkan di muka bumi, dan orang yang paling awal sekali diselesaikan urusannya di dataran mahsyar. Ni lagi sekali lah, VIP punya apa nama, special lah kan. Nabi-nabi yang ada itu sebenarnya, yang ni yang nombor 1, nombor 11 yang awal ini, apa konsep Nur Muhammad lah, ciptaan kejadian itu yang pertamanya adalah cahaya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daripada hadis-hadis juga yang ada Nabi Adam tengok nama-nama bertawassul dengan Rasulullah kan. Waktu Nabi Adam ada, aku tengok nama-nama Muhammad, Ahmad ni sudah tertulis di dinding-dinding syurga. Maknanya yang pertama diciptakan daripada para nabi, dan orang paling akhir yang dibangkitkan, diutuskan jadi nabi, kan. Paling awal sekali diselesaikan urusannya di dataran mahsyar, VIP juga. 12. Dan aku berikan kepadamu 7 ayat yang selalu diulang bacaannya, sab'ul mathani dia panggil. Ni antara nama surah Al-Fatihah, sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang. Banyak kali kita ulang lah. Semayang tiap-tiap kali, tiap rakaat baca. Lepas semayang baca lagi. Orang meninggal baca lagi. Kan? Jadi Fatihah ni kita nak mulakan sesuatu, nak buka, baca lagi Fatihah. Jadi 7 ayat tu diulang-ulang banyak. Kita umat Rasulullah ni jaranglah ada orang yang kalau sejahil-jahil mana pun tak reti baca Quran, Fatihah mesti dia boleh baca. Kan? Walau dia tak kenal huruf. Sebab apa? Sebab sudah biasakan dia mendengarnya. 7 yang diulang-ulang. Yang mana surah Fatihah ni belum pernah aku berikan kepada Nabi sebelummu. Tak ada yang dapat lah. Dia special untuk Rasulullah. Dan aku berikan kepadamu ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah yang dikeluarkan daripada simpanan di bawah arash. Sesungguhnya ayat-ayat itu juga belum pernah aku berikan kepada Nabi sebelummu. Ini bermula dengan amanar rasulu bima. Kemudian
sampailah apa, wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini ayat-ayat yang special, yang kira dia panggil apa, khazanah tahtal arash ni, diberikan hanya kepada umatnya Rasulullah SAW, tak diberi kepada umat terdahulu. Yang ni boleh dicarilah, Google aja apa kelebihan ayat terakhir surah Baqarah, 3 ayat last surah Baqarah tu, banyak hadisnya yang menyatakan tentang kelebihan-kelebihannya bila dibaca dan diamalkan dan sebagainya. Ya. Dia surah Baqarah tu ada beberapa ayat, hanya dia ayat ruqyah kan. Fatihah tu sendiri, kemudian ada ayat kursi, ya, kemudian ni antaranya yang ayat-ayat akhir daripada surah Al-Baqarah. Dan kita buat wirid juga, ya. 14, dan aku anugerahkan kepadamu telaga ataupun sungai Kautsar. Ini pun kita dah sebut, kan? Ada ulama kata sama, ada ulama kata Kautsar tu sungai, Haud tu telaga. Ada yang dibezakan, ada yang menyamakan. Terus, wa a'taituka thamaniyata ashumin al-islama wal hijrata wal jihada was sidqa wa sauma ramadan wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar wa inni yawma khalaqtus samawati wal ard faradtu 'alaika wa 'ala ummatika 50 salatan faqum biha anta wa ummatuka, sampai kepada pensyariatan solat. Dan aku berikan kepadamu 8 anugerah terbesar. 8 daripada nombor 15 tu pecah 8 lagi. Sebenarnya banyak lagi lah. Tadi yang dikategorikan 15. Yang nombor 15 ni pecah 8 lagi. Dan aku berikan kepadamu, yang pertama Islam, yang kedua hijrah, misi hijrah, yang ketiga misi jihad. Maknanya agama itu berkembang dengan jihad daripada umat Islam, daripada kelompok yang sedikit, ya, perang pertama, perang Badar, 313 saja yang tak berniat nak berperang pun, pergi nak tahan kabilah ataupun kafilah Abu Sufyan saja, nak tunjukkan, dulu kami kat Mekah kena buli kan, ni kami duduk kat Madinah dah ada 300 orang, 313, sebahagian kata 317, dah ada 300 lebih ni, kami dah ada kekuatan, nak tunjuk tu je. Sekali dapat tahu dek, Abu Jahal, dia pun pakat hantar 1000 bala tentera backup Abu Sufyan. Jadilah perang Badar. Kan sebenarnya bukan niat nak perang pun. Baca sirah perang Badar tu. Tu perang pertama. Tapi perang yang berjaya, ditolong oleh malaikat. Jadi Islam itu tertegak dengan jihad. Antaranya, bukan dengan sebab tu je. Lepas tu setengah orang ada dia apa? Dia datangkan ikut apa yang orientalis cakap kan. Orientalis kata Islam ni teroris. Sebab apa? Dalam Quran ni cerita angkat pedang aja. Angkat pedang bunuh, angkat pedang bunuh jihad, angkat pedang bunuh jihad. Teroris kata. Itu kan sebahagian saja. Kenapa sebut bukan 30 juzuk tu cerita jihad bunuh orang aja? Kenapa tak diambil ayat-ayat yang cerita tentang keindahan Islam, dakwah bagaimana mengembalikan maruah wanita, menjaga keamanan, keharmonian, ukhuwah, persaudaraan. Punya banyak lagi ayat-ayat yang indah-indah dalam Quran tu, yang itu juga di highlight. Lepas tu orang Islam sendirilah pula yang terpengaruh macam tu. Datang tanya kita, kenapa Ustaz Quran orang kafir nampak kita ni teruk sangat? Kata. Apa yang teruknya? Sebab dia tengok ayat tu saja. Kan? Orientalis macam tu lah. Dia nak nampak, biar orang Islam nampakkan sendiri yang dia pun tak percaya dengan Quran dia. Dia highlightkan benda-benda yang dia boleh buat jadi bola tanggung. Sebenarnya bukan. Kita yang tak faham agama kita kan. Bukan semua Islam tu tertegak dengan mata pedang. Mata pedang tu sebahagian. Itu pun kalau tengok balik betul-betul sirah, yang cari pasal tu orang kafir. Semua peperangan-peperangan tu, siapa yang khianat pada perjanjian, macam tadi, bukannya niat nak perang pun. Senjata berapa orang bawa kan perang Badar tu. Yang nak niat nak perang tu Abu Jahal. 1000 bala tentera dia bawa. Jadi kita tahu itu special dibagi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan misi jihad agama Islam ni dibantu kan. Bacalah setiap peperangan, hatta peperangan yang tidak disertai Rasulullah. Lepas dah Rasulullah wafat, zaman Sayyidina Umar, zaman Muawiyah, zaman-zaman yang selepas itu, tengok macam mana peperangan Islam dibantu oleh Allah Ta'ala. Negara-negara besar, terutama zaman Sayyidina Umar lah. Zaman Sayyidina Umar, negara-negara Rom, Parsi, apa semua dibuka. Maknanya orang menerima Islam kan. Yang keempat, kejujuran, sidq. Kelima, ibadah puasa di bulan Ramadan. Yang keenam, menyeru kepada kebaikan, amar makruf. Ketujuh, mencegah perbuatan mungkar, nahi mungkar.
Ke-8, sesungguhnya pada hari aku ciptakan langit dan bumi, telah aku fardukan kepadamu dan kepada umatmu 50 waktu sembahyang. Jadi dalam takdir Allah, kata Allah, untuk umat kamu ni aku bagi 50 lah. Dia kena sembah aku dalam 50 waktu sembahyang. Jadi kalau kita bahagi 24 jam, sejam 2 kali. Tak? Sejam 2 kali baru 48. Plus 2 lagi. Satu pembuka, satu penutup. Kan? Setiap sejam 2 kali sembahyang, lalu buat. Suruh 5 waktu pun hilang. Kan? Hilang time penat, tinggal. Lepas tu apa namanya? Itu yang memang tak sengaja lah. Kadang-kadang tertidur, tak sengaja apa semua kan. Pun tak tentu hala juga. Yang memang tak nak buat pun banyak juga. Kan? Kebanyakan saya tengok juga dalam masyarakat, kebanyakan daripada mereka awam ni, mereka menganggap semayang ni diikutlah, kalau sempat lah. Banyak yang macam tu. Kalau kita pergi pada awam, duduk dengan orang-orang kerja dan sebagainya kan, dia macam tu je. Dia kalau sempat dia semayang, kalau tak sempat, bagi dia tak sempat lah. Tambah lagi kalau yang sakit, dia ada terus satu pandangan. Duduk di hospital, salah satu kerja dakwah yang kita buat, ajar dia orang lah. Ada pandangan orang sakit ni tak payah semayang. Semayang ni untuk orang sihat je. Kan? Duduk. Kalau boleh buat lawatan dakwah, buat lawatan dakwah. Kan? Yang perempuan pun sama. Lawat ni je cukup. Lawat bersalin. Ada yang menunggu kan. Kadang tu sehari dulu, anak tak keluar lagi. Tak semayang dia. 2 hari duduk, tunggu. Relax, tak ada buat apa. Kan? Isteri saya beritahu, duduk. Kadang tu, yalah, waktu tu masih belum waktu yang tak dibenarkan semayang lagi. Kena semayang. Nak kata tak larat, kan? Ada setengah tu memang tak larat lah. Memang dia lembek, tak boleh bangun. Itu mungkinlah ada kepayahan sikit, nak kena pergi ambil wuduk apa semua kan. Ini memang tak ada apa, berjalan. Dia bosan berjalan, tengok beranda, pusing, tak semayang. Kan tak semayang. Tanya-tanya, kena semayang bertanya, kena semayang Padahal kat rumah semayang je tu. Maknanya tanggapan salah. Kan? Tanggapan salah. Jadi difardukan 50 waktu. Maka tunaikanlah engkau dan umatmu akan 50 sembahyang itu sehari semalam. Boleh kira 10.30 Ustaz Umar. Sekarang 10, 20. Beberapa tambahan keutamaan baginda oleh Imam Asy-Syami. Ini Imam Syami tambahlah. Kita baca sampai sini je lah kot. Sampai Imam Syami punya tambahan ni. Okey. Qala Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faddalani rabbi arsalini rahmatan lil alamin wa kafatan lin nasi basyiran wa nadhira wa alqa fi qalbi aduwi ar-ru'ba min masirati syahrin wa ahalla lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli wa ja'altu liyal ardu masjidan wa tahuran wa a'taitu fawatihal kalim wa khawatimuhu wa jawami'uhu wa uridat alayya ummati falam yakhfa alayya at-tabi'a wal matbu' wa ra'aituhum atau ala qaumin yanta'iluna bisy'ri wa ra'aituhum atau ala qaumin iradil wujuhi sigharil a'yun ka'annama khurimat a'yunuhum bil mikhyat falam yakhfa alayya ma hum laquna min ba'di wa umirtu bi 50 salatan wa u'tiya 3 annahu sayyidul mursalin wa imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin. Imam Syami menambah, berkata Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya lah, Tuhanku telah melebihkan daku. Dia bagi kelebihan. Yang pertama, dia mengutuskan daku rahmatan lil alamin. Yang kedua, dia telah mengutuskan daku bagi sekalian manusia sebagai memberitahu janji syurga bagi orang taat kepada Allah dan janji azab bagi orang yang melakukan maksiat. Ini yang tadilah Bashir Nazir. Yang ketiga, dan dia telah mencampakkan perasaan gerun ke dalam hati musuhku sejarak sebulan perjalanan. Ini untuk peperangan. Orang yang dah tahu nak perang dengan Nabi, dia punya takut tu sebulan sebelum. Kan sebulan sebelum. Ada seorang yang mati di tangan Nabi SAW. Itu pun bukan Nabi bunuh dia direct. Nabi tak pernah membunuh mana-mana orang sebenarnya. Kalau ada pun seorang tu saja. Saya lupa nama dia. Ketika mana dia
Dia duk canang-canang lah pada orang, aku akan bunuh Muhammad. Kalau aku dapat dia, aku yang akan bunuh dia. Aku dapat dia, aku akan bunuh dia. Sekali Nabi tu sebut satu je. Nabi sebut satu je pada dia. Lalu di hadapan dia tu, Nabi kata, bahkan akulah yang akan bunuh kamu. Nabi sebut macam tu je. Maknanya dia gerun kan. Dia balik daripada hari tu tak tenang langsung. Macam mana ni aku nak menghadap Nabi? Macam mana aku nak menghadap Nabi? Itu tempoh lama tu. Sampai pada hari peperangan, Nabi ambil tombak seorang sahabat, Nabi baling pada dia, terkena sikit lah, istilah dia sikit, macam kena kat pipi ataupun kena kat leher, sikit, luka lah. Dia mengelupur teruk. Sampai orang, dia pun antara pembesar-pembesar Quraisy jugalah, kan? Maknanya menggelupur teruk. Jadi bila menggelupur teruk tu, hak kawan-kawan yang panglima besar ni gelak kan, jangan buat malu lah. Maknanya warrior kena luka macam ni, mengelupur macam ni, jangan buat malu lah. Apa dia kata? Dia kata, bahkan aku percayakan akan kata-kata Muhammad. Maknanya kalau Nabi kata dia akan bunuh aku, memang habislah aku. Aku tak boleh kena sikit pun dengan dia. Kalau aku kena dengan dia, mesti aku mati. Dan dia mati disebabkan luka kecil tu. Kan? Jadi orang semua gelak kan dia, mana tak tolong. Takkan luka macam tu, warrior dulu tusuk sana tusuk sini pun tak ada apa, tiba-tiba macam ni menggelupur dan dia mati kerana luka kecil itu saja. Jadi daripada situ ulama kata, orang kafir pun percaya dengan kata-kata Rasulullah pasti akan berlaku. Walaupun dia memusuhi Nabi. Dia musuh Nabi, tapi dia tahu kalau Nabi cakap ni memang bukan main-main. Jadi itu antara maknanya kegerunan yang Allah campakkan dalam hati mereka. Awal bila nak perang dengan Nabi, tak boleh ngadap Nabi. Dia tak boleh ngadap Nabi. Yang keempat, dan dia menghalalkan bagiku mengambil harta rampasan perang yang tidak dihalalkan kepada siapa pun sebelumku. Ghanimah tu. Kalau dulu Nabi-Nabi yang terdahulu dikumpulkan saja. Kumpul satu tempat, api datang sambar, habis hilang. Tapi pada Rasulullah, itu surah Al-Anfal. Baca tafsir surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfali qulil anfal lillahi walir rasul, kan? Mereka tanya ni apa nak buat dengan harta rampasan perang ni? Allah turun wahyu, itu milik Allah dan milik Nabi. Jadi dibagi pada Nabi. Nabi yang agih ikut suka Nabi lah. Dulu tak ada. Dulu api datang sambar saja. Dan dia menjadikan bumi ni tempat sujud dan boleh bersuci dengannya. Kalau dulu mungkin kena semayang dekat gereja ke, semayang dekat mana ke, tempat ibadah saja. Tempat lain tak boleh. Bagi kita ni, mana ada tanah, situlah boleh sujud semayang, kan? Cuma kita je lah tak mau, kan? Zaman Covid je lah orang belajar semayang tepi kereta, semayang tepi jalan. Yang ada kereta Belfire tinggi sikit, boleh lah semayang dalam kereta. Kan, lipat kursi, semayang dalam kereta, kan? Itu pun merungut. Kan, merungut. Surau tutup, kan? Surau tutup. Tempat semayang depan surau. Kan, depan pagar surau. Tak kisah, memang itulah special. Sebenarnya boleh sangat, kan? Aku dianugerahkan pembuka dan penutup kalimat yang jitu serta ungkapan yang tepat, padat dan berbobot. Situ dia tulis bobot juga ke? Bobot ni berisi. Yang berisi, bahasa Indonesia. Berbobot, berisi. Yang ketujuh, dan dipamerkan kepadaku. Ini apa dia panggil Jawami'ul Kalim ni. Jawami'ul Kalim ni Nabi cakap sikit je, tapi orang faham banyak. Itu maksud Jawami'ul Kalim. Berisilah. Kalau kita terbalik, goreng 2 jam goreng. Kesimpulan dia satu je. Kesimpulan dia saya handsome. Kan? Tapi nak bawa kepada tu dia goreng kona sana sini. Akhirnya orang kata yang saya dapat daripada ni adalah satu je lah. Itu kita terbalik. Kita panjang cakap satu. Nabi cakap satu je. La taghdab. Nabi kata jangan marah. Daripada situ ulama boleh tulis kitab 300 muka surat. Itu maksudnya Nabi punya kata-kata tu Jawami'ul Kalim. 7. Dan dipamerkan kepadaku tingkah laku umatku, sehingga tak ada orang yang tersembunyi bagiku, baik orang yang mengikuti pengikut maupun orang yang diikuti pemimpin. Aku mendapati mereka datang ke atas satu kaum yang berambut panjang, sehingga kasut mereka terbuat dari rambut mereka yang panjang. Tu dia. Aku melihat mereka datang ke atas satu kaum yang bermuka lebar, bermata sepet, seakan-akan mata mereka dijahit dengan jarum. Ni mana? Kuyu je kan, jahit dengan jarum ni, tak boleh terbuka. Tidak tersamarkan kepadaku apa yang mereka temui setelahku. 8. Dan aku diperintahkan dengan 50 sembahyang. 9. Dan baginda Nabi SAW diberikan dengan 3 gelaran yang mulia. Pertama adalah penghulu para rasul, Sayyidul Mursalin. Yang kedua, Imamil Muttaqin.
imam orang yang bertakwa, dan ketiga adalah qaidul ghurril muhajjalin, pemimpin orang-orang yang bercahaya wajah dan anggota mereka kerana wuduk mereka. Ghurril muhajjalin ni kan, kita bila basuh kan kita disuruh oleh Nabi untuk lebihkan sikit kan, tu dia panggil ghurril muhajjalin. Jadi orang-orang yang ikut saranan Nabi tu, dia adalah pemimpin bagi orang-orang yang bercahaya wajah dan anggota mereka di akhirat kelak. Wa fi riwayatin u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawatil khams wa khawatim suratil baqarah wa ghufira liman lam yusyrik billah min ummatihi syai'an al-muqhimat. Dalam satu riwayat disebutkan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semayang 5 waktu sehari semalam, yang kedua ayat-ayat terakhir di surah Al-Baqarah, ketiga dan boleh diampunkan segala dosa besar umatnya selama dia tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi yang ini pentinglah, pentingnya kalimah la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Diberikan itu dosa besar mana pun Allah Ta'ala boleh ampun. Mudah-mudahan kan, dalam Quran sebut innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah dan mengampunkan yang selain daripada itu, daripada dosa. Sebenarnya dosa syirik pun Allah ampun kalau dia taubat lah. Kan orang murtad apa semua, syirik pada Allah, kalau dia sempat taubat sebelum mati, kalau dia mati dalam kesyirikan saja yang tidak diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau waktu hidup dia taubat, murtad, kembali ke Islam, Allah terima insya-Allah. Kan? Wallahu alam. Insya-Allah kita sambung besok, boleh khatam ni sikit lagi hujung. Insya-Allah besok ni. Harapan kita bolehlah insya-Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Insya-Allah lepas ni kita bersama-sama Ustaz Omar dengan kuliah tajwid Al-Quran. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi